Doktor nak tanya boleh? Apa dia? Untuk yang tugasan yang proposal penyelidikan tu kan, kena ada Okay. abstrak sekali kan? Tak perlu kan, saya dah share. Dalam tu saya dah share kan? Dia punya Ada, panduan doktor dia. dah tulis, doktor suruh rujuk penulisan E-learning kan? format, Tu saya tengok Hmm. dia ada tulis abstrak, so ingat kena abstrak pun payah. Just Mana pengenalan ada? dengan 8/7.0 tu lah kan? Mana ada abstrak? Awak tengok yang mana? Format penulisan tesis UTM. Yang format penulisan tesis UTM tu, itu panduan cara menulis. Oh, Yang saya bagikan tu kan ada panduan tugasan tu. ya. Panduan tugasan, itu dia punya format tugasan. Tesis tu panduan menulis tesis lah. Maknanya tugasan tu perlu dibuat mengikut format yang ditetapkan tu. Jadi kalau kalau dia punya cara penulisannya tu kena tengok format penulisan UTM yang macam format dia, font dia, berapa spacing apa semua tu, macam mana menulis numbering, itulah dia formatnya biar you terbiasa. So jadi dalam menghasilkan tugasan, bukan ini tugasan ini saja, tapi termasuklah tugasan-tugasan yang lain, seharusnya awak semua dah praktis cara penulisan UTM tu. Jadi buat tugasan apa pun dalam subjek apa pun, tugasan cara ditulis tu mengikut format UTM. Sebab sekarang ni pelajar ni dia ikut format, ikut suka dia je. Formatnya ada bunga lah, apalah semua tu. Jadi dia tak praktis format penulisan UTM yang disarankan. Jadi kalau tak ikut, nanti biasanya bila buat PSM nanti masih tercari-cari lagi format tu ya. Jadi biasakan menulis dengan menggunakan format tesis UTM. Itulah bila dah terbiasa nanti senang. Okay, so dia ada dua tu yang perlu ditengok, itu adalah panduan tugasan tu, dan hari ini saya sebutkan lagi nanti apa nama tu, beberapa perkara berkaitan dengan tugasan tersebutlah. Alright, saya share screen ni dulu sambil tunggu yang lain ni. Yang lain kenapa lambat ni? Okay, saya share screen ni. Kalau you perhatikan dalam screen e-learning ni, dalam e-learning ni, saya dah setkan dia punya platform untuk memuat naik tugasan yang ada 3 di situ. Kalau you perhatikan dalam e-learning yang pertama ini tugasan proposal, yang kedua tugasan laporan analisis data, dan yang ketiga video pembentangan. Video pembentangan. So ada 3 tu. Tengok dia punya tarikh tu. Tarikhnya kalau yang proposal tu you ada sampai 26 Disember. Maknanya ada beberapa minggu lah you dalam proses untuk menghasilkan proposal tersebut. Dan tarikh akhir submission adalah 26 Disember. Okay. And then untuk tugasan analisis data itu tarikh terakhir submission 2 Januari. 2 Januari. So saya buka platform tu sampailah 2 Januari. Bermula daripada sekarang, bermula daripada hari ini, saya buka sampai 2 Januari. Yang tugasan proposal tadi bermula pada hari ini sampailah 26 Disember. Okay. Now, tugasan yang ketiga minggu berikutnya iaitu video pembentangan, rekod video pembentangan. Pembentangan tu perlu direkodkan and then upload video tu, recording video tu. Tarikh akhir submission 9 Januari. 9 Januari. Okay. Nah, saya since tadi dah tanya, saya tunjukkan yang ini. Nah, ini saya ada sebutkan dekat sini.
dia punya explanation berkenaan dengan tugasan tu. Jadi antara perkara yang perlu diperhatikan dekat sini adalah macam mana kita menyiapkan tugasan. Ni boleh baca ya skrin saya ni? Boleh betul. Boleh Dr. jelas. Okay, good. Kalau saya pakai konten tu nanti dia jadi kecil sangat lah. Okay, yang proposal ni. Doktor, ya. tak record Doktor? Doktor tak record Saya rekodkan ni. Nanti kalau... yang Webex record ke? Ni Session memang yang saya rekodkan ni. Kenapa? Okay. Tak ada. Ingatkan. Okay. So saya cuba record lah Nanti kalau nak tengok lagi ke apa. Okay, jadi you all kena muat naik proposal tu dalam format PDF. You PDF kan and then upload dalam platform yang telah disediakan tadi. Okay, and tugasan ini dia punya tujuan dia simple sajalah. Untuk melatih pelajar, untuk menghasilkan sebuah proposal penyelidikan dalam pendidikan. Iaitu, kalau saya boleh sebut kat sini, kita harap tugasan ini boleh membantu, kita kata sebagai persediaan lah untuk aktiviti PSM nanti. PSM bila? Ni SEM berapa semua ni? SEM 3? Ni tahun 3 Tahun 3 Doktor. Tahun 3, maknanya tahun depan lah. Tahun depan tu dah register PSM. SEM depan you pergi ke latihan mengajar kan? Okey, masa latihan mengajar tu maknanya semester ni you belajar tentang kaedah penyelidikan. Lepas itu you akan sambung dengan latihan mengajar pada semester depan. Jadi kemahiran dan pengetahuan berkenaan dengan kaedah penyelidikan ni you bawa semula dalam dalam tu semasa melaksanakan latihan mengajar. So semasa latihan mengajar itulah nanti peluang you nak tengok dalam satu semester tu pelbagai isu, pelbagai permasalahan di dalam sekolah. Okay? So jadi you ada peluang dekat situ untuk explore apakah isu dan permasalahan dalam proses pengajaran pembelajaran di sekolah. Kalau ikut bidang you lah, sains sukan. So apa sebenarnya, apa masalah yang dihadapi ataupun ada isu-isu yang menarik berkaitan dengan sains sukan dalam proses pengajaran pembelajaran di sekolah. So itulah, gunakan keadaan tu supaya jangan kita tak gunakan. Sebab nanti kalau tak, nanti kita akan tercari-cari lagi permasalahan tu. So jadi permasalahan tu yang saya cadangkan tadi untuk PSM, so masa you pergi latihan mengajar tu, you cari betul-betul, you explore betul-betul, you tengok betul-betul, jangan tak tengok. Jadi bila you perhatikan dengan betul, you akan dapat satu masalah ataupun satu isu berkaitan dengan sains sukan. Mana ada PJK dan juga pendidikan kesihatan. Ataupun yang berkaitan dengan sains sukan di sekolah. Jadi you cari permasalahan tu, you tengok betul-betul and then you cubalah gunakan peluang itu untuk memilih topik yang sebaiknya, yang sesuai, yang you pun suka nak tengok, yang you suka sendiri nak kaji. Dan bila you daftar pada semester yang akan datang, yang berikutnya pada 2022 nanti, 2021 akhir nanti, yang bila you daftar PSM 1, so you dah terus boleh gunakan permasalahan tu. Jadi tak payah nak cari-cari lagi. Sebab kalau dah keluar daripada sekolah tu nanti susah nak tengok, nak explore lagi, jadi susah sedikit. Since you dah ada dekat sekolah tu, so you gunakanlah peluang tu. Okay, that is the idea. And then tugasan ini perlu dilakukan secara berkumpulan. Sebab kita dah set dia punya tugasan ni secara kumpulan. So kita target kumpulan itu jangan lebih daripada 4 orang.
Okay, 4 orang. Dan jangan ramai-ramai sangat. Kalau sampai 10 orang satu kumpulan. Saya pernah buat tugasan tu request daripada pelajar. Dia buat ada yang 8 orang, 9 orang. Terlalu ramai. Jadi tak ada ruang untuk proses pembelajaran. So, jadi pandai-pandai you dengan creativity you. Sekarang ni semuanya online. So, dengan creativity you, hopefully, you dapat gunakan creativity itu macam mana you nak set, macam mana you nak bentuk kumpulan seramai 4 orang maksimum. Okay, maksimum. You ada, kalau saya tak silap 45 orang 49 orang kalau tak silap in total dalam kelas ni. So gunakanlah creativity, berbincang, you set lah you punya Webex ke, Google Meet ke apa ke nanti dengan kelas. You bincang lah macam mana nak bentuk kumpulan. Nak mudah nanti saya cadangkan you guna Google Meet lah. Google Meet macam mana membincangkan pembentukan kumpulan. Kita set mudah saja. Jangan lebih daripada 4 orang lah. Jangan lebih daripada 4 orang. Mungkin kalau dah semua 4, ada yang terlebih 5 ataupun terkurang 3, is fine. Okay. Jadi dia punya kumpulan tu nanti you bentuk lah. Siapa ketua kat sini, panggil lah. Buatkan satu link untuk Meet, Google Meet ke, Zoom ke apa ke, Webex ke, supaya you boleh discuss nanti dalam pembentukan kumpulan. Yang paling penting, yang saya punya cadangan, okay, supaya nanti dalam kumpulan itu senaraikan tajuk ataupun permasalahan ataupun isu yang ingin dikaji, okay, yang ingin dikaji. So you senaraikan. Katakanlah kumpulan 1 dia buat tentang A, kumpulan 2 tentang B, kumpulan 3 tentang C, kumpulan 4 tentang D dan seterusnya lah. Ada beberapa kumpulan. Jadi daripada senarai itu nanti baru kita dapat identify. Takut ada persamaan. Kalau ada yang sama nanti mungkin kita boleh sesuaikan supaya jangan yang sama. Itu dia punya idea lah. Jadi nanti dalam kumpulan cara mana saya serahkan kepada you supaya fikirkan secara macam mana you punya creativity nak bentuk. Yang pertama kumpulan, and then yang kedua senarai isu ataupun permasalahan yang ingin dikaji dan dijadikan proposal ringkas penyelidikan dalam kursus ini. So itu you gunakanlah you punya creativity. Kalau tak nanti dia ada yang sama lah, tak seimbang dan sebagainya. And then yang ketiga, bincangkan dalam kumpulan, fikirkan apa masalah yang ingin ataupun isu yang ingin dikaji. Fikirkan sesuatu yang menarik dan penting yang berlaku dalam konteks pendidikan, terutama di sekolah. Ini pun saya dah ada nyatakan dalam panduan tugasan tu. And then kalau yang saya boleh sebut kat sini, you sesuaikan sajalah. Saya punya cadangan, since you daripada sains sukan, so you cuba fokus dalam perspektif sains sukan. Banyak sangat isu berkenaan dengan sains sukan tu di sekolah. Contohnya dari segi pakaian, pakaian sukan. Kadang-kadang pakaian sukan, semasa aktiviti di padang ada pelajar perlu pakai kasutnya kasut sekolah. Kenapa tak pakai kasut selain dari kasut sukan, bukan kasut sekolah? Sebab bila pakai kasut sekolah jadi kotor dan sebagainya. So itu antara isu lah yang saya perhatikan yang mungkin you boleh fikirkan di sekolah. Mungkin masalah dari segi peralatan, masalah dari segi sekarang you pun belajar banyak subjek-subjek yang dalam sains sukan tu, program sains sukan, you dah belajar banyak subjek, kursus. So you boleh fikirkan macam mana proses mengenal pasti bakat di sekolah. Sebenarnya sekolah ni sangat penting, banyak benda yang perlu dibuat. Bakat tu perlu dikenal pasti semasa di sekolah. Dalam aktiviti sukan, dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan co-curriculum. So di situ nanti bakat akan dikenal pasti. Sebab bila dia lepas daripada sekolah, sudah umur 18, 17, 18. So jadi kalau nak dikenal pasti bakat tu dah
dah nak masuk peringkat dewasa. So jadi masa yang ada untuk cemerlang dalam sukan itu semakin pendek. Biasanya kita kenal pasti bakat tu daripada awal. So mungkin itu satu daripada masalah yang boleh fikirkan. Ataupun kaedah pengajaran, dalam pengajaran amali ataupun pengajaran praktikal di padang ataupun pengajaran teori di dalam kelas. So itu antara isu yang boleh diperhatikan. Minat pelajar, sikap pelajar, minat guru, sikap guru, penglibatan ibu bapa berkaitan dengan sains sukan di sekolah. Ini pun samalah antara isu yang boleh difikirkan. So terlalu banyak isunya dan you fikirkan sama-sama dalam kumpulan and then disenaraikan. Kumpulan A sebelum buat apa-apa you senaraikan dulu. Kumpulan A nak buat ni, kumpulan B nak buat ni. Supaya nak tengok keselarasan. Okay? Ini struktur dia. Struktur dia macam yang saya sebut lah. Yang saya dah share dalam tu. Ada beberapa perkara yang perlu ada dalam proposal, iaitu pengenalan, memperkenalkan kepada masalah yang ingin dikaji. Ini saya bagikan contoh muka surat pun. Kalau nak ikut, sebenarnya tak ada kekangan, tak ada halangan nak buat muka surat sendiri. Okay, and then latar belakang. Jadi membincangkan apa permasalahan yang sedang dihadapi, berlaku di sekolah, kemukakan kajian-kajian lepas dan berkaitan. Ini lebih kurang muka surat. And then 3.0, pernyataan masalah, rumusan masalah, apa sebenarnya variabel-variabel yang akan menjadi fokus kajian. Ini nombor 4, objektif kajian, persoalan kajian. Dan nombor 6, reka bentuk kajian. So macam mana nak dibuat kajian itulah. Nanti kita saya punya cadangan, buku yang saya dah share tu, suruh baca, jangan tunggu kita discuss bahagian reka bentuk, baru nak buat tugasan, nanti masanya jadi makin lambat. So you boleh semak. Jadi tak ada masalah. Buat saja, tengok macam mana, and then share dengan saya. Kalau macam saya kata, kalau nak share dengan saya, silakan. And then kita boleh semak. Kita sama-sama semak, sama ada perancangan dalam tugasan, menyiapkan tugasan itu adakah betul ataupun tak selari dengan apa yang diperlukan. And then nombor 7, senarai rujukan dan appendix. Appendix ataupun lampiran. Itu pun kalau ada lah, kalau tak perlu masuk pun. Senarai rujukan adalah itu pun sama, ikut format UTM. Itu dia. So itu tugasan yang pertama yang perlu diupload mengikut tarikh yang ditetapkan. Kalau you perhatikan dekat situ pun samalah. Ini ada dia punya ni dan yang ini pun sama, nanti you semak sendiri. Okay? Ada soalan sampai situ? Dah cuba baca buku ni yang saya share ni, e-book ni, dah cuba baca dah ni? Dah ada yang dah tengok? Semak je. Belum lagi. Aduh, apalah lambat sangat. Okay, so itu inisiatif masing-masing lah. Saya cuma share, jadi you terserah kepada you lah. Macam mana how you manage your time supaya you ada ruang untuk membaca, menyemak. Kalau you perhatikan dalam buku ni, you tengok dia punya senarai dia, banyak yang you boleh belajar. So buku ni pun nak jadikan panduan, silakan, tak ada masalah. Ini dia punya research design. Okay, ni dia punya detail dia. Sini you tengoklah. Apa yang you nak tengok, you nak baca, so bacalah. Kalau ini tengok ni ada 300 muka surat, jadi dia tak boleh nak lambat-lambat lah. Kalau katakanlah you nak tengok mengikut topik, so silakan, boleh tengok dekat sini. Macam ni kan, qualitative proposed statement, ni kalau kajian kualitatif. Dia kata purpose statement in qualitative dan sebagainya. So you nak tengok ni apa benda ni, then you tengoklah, baca macam ni kan. Okay, then nampaklah baru, ini cerita dia. Kalau tak nanti dia tak lambat nanti. Alright, itu dia punya beberapa perkara lah yang berkaitan dengan tu. Tugasan. Tugasan ni yang minggu lepas saya dah terangkan kan sikit-sikit berkenaan dengan ketiga-tiga tugasan.
So sekarang ni cuma you kena ambil maklum lah. Tugasan ni secara kumpulan, ketiga-tiganya secara kumpulan dan kena pastikan diselesaikan mengikut tarikh yang ditetapkan lah. Okey, kalau kita tengok ni secara sepintas ni ni kaedah penyelidikan secara umum. Kenapa kita cerita pasal research ni? Ni antaranya research ni. Ni pun dah baca. Dah baca dah slide ni. Ke baru belum tengok lagi? Yang ada 6 page tu kat atas kan? Lebih kurang lah. Ada 6 muka surat saja. 6 slide saja. Dah baca lah? Belum? Ke belum tengok lagi? Saya salah baca, saya baca yang penyelidikan saintifik tu ada. Tak apa, okey. Dia baca juga. Daripada tak baca. Betul. Okey, so mana-mana yang saya share, saya akan update secara berterusan from time to time. So nanti saya akan update dia punya materials. Sebenarnya kalau you tengok dari segi materials ni, buku e-book yang saya share tu, Creswell tu, sebenarnya dia dah ada menceritakan semua slide yang saya share. Jadi kalau you nak baca daripada buku tu sangat dialu-alukan. Kerana apa yang saya ceritakan ni pun sebenarnya dah ada dalam buku yang saya share. Okay? Jadi kena ambil inisiatif lah. Okey, saya cerita yang simple-simple je dulu ya. Kaedah penyelidikan. Ni dia sebenarnya bila sebut penyelidikan ni, macam sekarang ni lah especially ni social media sekarang ni kan Kenapa orang selalu post ini, post itu, post ini kan? Sebab dia ada rasa ingin tahu. Habis dia cari. Dia teroka sana, teroka sini. Oh, dia dapat ni, share. Oh, dia dapat ni, share. Oh, dia dapat ni, share. Sebab tu, itulah naluri manusia. Sentiasa ingin tahu. Cuma problemnya yang dalam social media ni, apa yang kita share ni, kadang-kadang kita tak tahu. Kita jumpa satu benda yang kita rasa penting dan menarik baru nak share, so kita share dengan orang. Itu problemnya dalam social media. Sebab kita share tu kita tak tahu betul salah dia punya maklumat yang kita share tu. Dia tak ada satu prosedur standard. Walaupun dalam sebenarnya dalam agama dia dah sebut dalam agama tu dengan jelas disebut jangan bercerita sesuatu yang tak betul kan itu dalam agama dia dah sebut tak boleh kita cerita perkara-perkara yang kita tak pasti maknanya kita tak tahu betul ke salah takut-takut nanti jadi kepada fitnah itu kita dah diajar tapi kalau kita tengok dalam social media sekarang ni orang share macam-macam bila orang share tu kadang-kadang, oi ini salah lah, ini tahun bila punya maklumat ni, 2010 punya ni, dah salah. Ataupun ada cerita yang baru ni, basikal. Orang naik basikal, perempuan tu jatuh di Shah Alam. Dia kata hati-hati masuk bawa basikal. Dia cerita orangnya mati, padahal orangnya tak mati pun. Dekat hospital, patah hidung, patah gigi, masuk hospital kerana jatuh, tersembam jatuh. Inilah dia yang kita maksudkan. Jadi kalau kita cerita penyelidikan saintifik ni, penyelidikan yang kita maksudkan ini adalah rasa ingin tahu. Yang tadi itu rasa ingin tahu tetapi dia cari maklumat sekeliling dia kan. Tapi ini pun sama prosesnya, mencari maklumat tetapi dengan cara yang betul, dengan cara-cara yang tertentu. Ada dua yang kita perlu fikirkan dekat sini. Yang pertama, kita mencari maklumat, kita mencari sesuatu perkara, kita mencari sesuatu permasalahan ataupun isu dengan tujuan yang tertentu, iaitu meluaskan ilmu, satu, yang kedua memahirkan pemikiran. Ada dua benda yang kita lakukan, iaitu kita nak mahirkan diri kita. Kenapa kita nak mahirkan diri kita dalam hal ini? Kerana kita nak pastikan bahawa kita mempunyai kemahiran dan amalan bahawa kalau nak kongsi dengan orang, nak bercerita dengan orang, kita kongsi perkara yang betul. Itu dia yang pertama.
So, maknanya pada diri kita tu, kita nak kongsi perkara yang betul. Yang tak betul, tak perlu share. Itu dia punya cerita dia lah. Sekarang ni semua orang nak share. Dan yang kedua, iaitu meluaskan ilmu. Dengan berkongsi perkara yang betul. Perkara yang betul, dengan sendirinya kita sebenarnya meluaskan ilmu. Semua orang boleh baca. Okay? Semua orang boleh baca. Ini yang penting. Cuma sekarang ni kalau you tengok dalam macam tadi yang saya kata dalam social media, orang suka share. Semua dia share tanpa dia fikir betul ke tak betul. Kadang-kadang ada orang dia tengok semak dulu yang betul. Ada orang dia tak peduli. Itu sebabnya dalam social media kita dah susah nak tahu mana yang betul ataupun mana yang tak betul. Itu dia punya beza dia. Okay, so jadi yang kita kata macam ini, kenapa kita nak tahu, kenapa kita nak kaji? Sebab kita tahu, macam contoh tadi yang saya sebut kan, apa nama tu, penggunaan kasut sukan berbanding penggunaan kasut sekolah. Sekarang ni kita kalau fikir secara logik, kalau orang bersukan di padang, guna kasut tu, kasut sekolah, bersukan dengan pakaian sukan tetapi masih menggunakan kasut sekolah, apa yang berlaku? Kita boleh pakai logik. Kita kata, kalau dia pakai kasut sekolah, mungkin kasutnya koyak, mungkin kasutnya kotor, ataupun mungkin kalau aktiviti di padang itu ketika basah, mungkin licin. Itu kita pakai logik, kita pakai akal, pakai kita punya common sense. Jadi sekarang ni, bila kita nak kaji, nak mengatakan bahawa bila buat aktiviti sukan di padang, pelajar perlu memakai kasut yang sesuai, kasut sukan yang sesuai. Jadi kita kumpul data, kita cari, kita kaji masalah tu supaya kita dapat memberikan satu jawapan. Kenapa kita ataupun kenapa pelajar perlu memakai kasut sukan, bukan kasut sekolah semasa berada di padang. So ini data dia. Faham? Ini. Itu yang kita nak. Right? Itu yang kita nak. Bukan pakai common sense je. Kita cerita gini. Mana you tahu? Kalau kita cerita, kalau dia pakai kasut sukan, kalau dia pakai kasut sekolah, nanti kasutnya kotor, mungkin boleh koyak, ataupun kalau padangnya basah, dia akan licin. Mana you tahu? Kita pun tak boleh nak cerita kan. Apa punya bukti ataupun data kepada kita punya andaian tu. Ini dia punya tujuan. Prosesnya macam tu. Jadi kita buat kajian, apa yang kita nak kaji, iaitu tadi penggunaan kasut contohnya, penggunaan kasut. So kita kajilah data. Mungkin kita buat eksperimen. Kan kita buat eksperimen. Kumpulan pelajar yang pakai kasut sekolah bila buat aktiviti ketika padang basah. Kemudian ada lagi satu kumpulan pelajar yang menggunakan kasut sukan semasa padang basah melakukan aktiviti di padang. So adalah dia punya prosedur eksperimen yang kita buat. Okey, gini. Daripada eksperimen tu kita kumpul datanya. Jadi bila dah dapat data, kita analyse. Dan kita analyse, inilah dia punya dapatan dia. Ini. Barulah kita bincang, mana you tahu? Ini dia data dia. Bila orang tanya je, saya kata pelajar mesti guna kasut sekolah, kasut sukan. Dia tak boleh pakai kasut sekolah semasa berada di padang. Sebab boleh mendatangkan bahaya. Mana you tahu? Ini dia datanya. Dari kajian yang saya laksanakan, daripada eksperimen yang saya jalankan, baru kita boleh cerita. Ini. Itulah dia secara sistematik dan saintifik. Okay? Secara sistematik dan saintifik. Baru kita boleh kata apa yang kita dapat ini sebagai satu maklumat ataupun ilmu supaya orang boleh guna. Itu dia tadi kan, pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu. Kalau tak, nanti orang tanya, mana you tahu? Kita nak cerita pun tak boleh. Sebab tak ada data. Tak ada data. Tapi bila kita buat kajian, dia ada data. Ni dia. Data ni yang kata. Bukan saya kata. Saya pun tak tahu. Tapi bila saya buat kajian, ni yang saya dapat. Itu dia punya penyelidikan secara saintifik. Okay? Now, sekarang ni kita bercerita tentang pemboleh ubah. Pemboleh ubah. So, nanti cuba semak. Saya akan masukkan satu forum nanti. Dalam e-learning tu, saya akan sediakan forum untuk you bercerita tentang pemboleh ubah.
Cuba cari apa nama tu makna pemboleh ubah dalam kajian pemboleh ubah. Okey. Jadi pemboleh ubah ni apa dia maknanya? Variable apa maknanya? Nanti you masukkan dalam forum tu ya. Alright, now. Jadi kalau yang boleh saya sebut secara mudah, katakanlah contoh kaitan antara penggunaan kasut sukan dengan aspek keselamatan di sekolah. Right? Aspek keselamatan aktiviti sukan di padang. Right? Penggunaan kasut sukan dengan aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti di padang. So sekarang ni ada dua benda kan? Satu, penggunaan kasut sukan. Satu lagi, keselamatan semasa buat aktiviti sukan di padang. Jadi ada dua benda. Inilah yang kita kata pemboleh ubah ataupun variabel. Iaitu variabel A, variabel B. Variabel A, variabel B. Iaitu variabel A adalah penggunaan kasut sekolah. Variabel B, aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti di sekolah. Sekarang timbul lagi satu perkara iaitu pemboleh ubah ataupun variabel apa. Ada dua jenis variabel iaitu variabel bersandar, variabel tidak bersandar. So mana yang bersandar di sini? Bersandar ni maknanya dia bergantung kepada variabel yang di sebelah sana. Itu dipanggil variabel bersandar. Yang tak bersandar ni dia tak bergantung dengan variabel yang di sebelah sana. Itu yang tak bersandar. Jadi kalau dia kata dependent variable ataupun independent variable, so itu beza dia. Dalam keadaan yang mudah, kalau yang dependent ini ataupun yang bersandar ni, dia bersandar, dia berkait dengan ataupun dia bergantung kepada variabel yang di sebelah sana. Yang satu lagi. Sedangkan yang independent ataupun yang bebas ini, pemboleh ubah bebas ini, dia tak bergantung kepada variabel yang di sebelah sana. Right? So nanti saya cuba masukkan dalam forum tu, you cuba cari berkaitan dengan makna pemboleh ubah ataupun variabel ni ya. Okey, ni tadi yang kita sebutlah. Kenapa kita perlu buat ni? Satu, meluaskan maklumat, share ilmu, yang of course mengesahkan sesuatu keadaan. Macam tadilah kasut dengan aspek keselamatan. Kita nak confirmkan bahawa memang perlu pakai kasut sukan semasa melakukan aktiviti di sekolah. Jadi biasalah kadang-kadang orang yang tidak melaksanakan kajian, dia melihat kalau pelajar ni beli kasut lain, kasut sukan, dah melibatkan pembiayaan. So maknanya tak fair kalau sekolah menetapkan mesti ada kasut sukan. Ada pelajar yang tak mampu nak beli kasut sukan. So jadi isu. Jadi tinggal kita nanti cemukakan macam mana isu tersebut kita tangani. Kadang-kadang kita kata bila cerita pasal isu keselamatan, isu keselamatan ni mana boleh compromise kan? Isu keselamatan. Kata contohnya kalau kita kata isu keselamatan tak boleh kompromi. Maknanya mesti patuh. Kalau gini kena buat, memang kena buat. Contohnya macam tu. Jadi kalau macam contohnya kebakaran, ni kan isu keselamatan. Kalau rumah dah terbakar, kita kata IC penting. Beg duit penting. Memanglah siapa kata beg duit dengan IC tak penting. Nanti jadi pelarian pula. Tak ada dokumen. Tapi pada ketika itu apa yang penting? Adalah keselamatan diri. Jangan fikir lain. Cabut saja. Keluar rumah. Tak perlu nak cari mana wallet tadi, mana telefon ke apa. Tak payah. Sebab bukan tak penting. Tetapi pada ketika itu, keselamatan lebih penting. The same thing macam tadi. Kasut dengan keselamatan bila berada di padang. Okay? Jadi, kalau tak mampu, bukan isu tak perlu pakai kasut sukan. Tetapi kita fikirkan cara macam mana boleh memastikan orang-orang, pelajar-pelajar yang tak mampu ini walaupun dia tak mampu, tapi kita fikirkan cara. Sebab yang kita fokuskan keselamatan. Ini dia punya yang seronoknya bila buat penyelidikan. Ini, itu yang dikata membuat sesuatu keputusan, berdasarkan kajian, berdasarkan data, berdasarkan keputusan, and then menyebarkan dan meningkatkan ilmu.
Jadi barulah orang tahu bila kalau beraktiviti di padang perlu pakai kasut sukan, kenapa tak boleh kaki ayam, tak pakai kasut kan. Sebab di padang kita tak tahu. Batu lah, kadang-kadang ada benda-benda yang keras ni yang boleh mencederakan kaki. Mencederakan kaki. Sebab itu kalau you tengok penyelam ni, kalau dia penyelam ni dia pakai satu kasut khas tu kan, kasut khas. Dia lembut je kasut dia tapi dia cover dia punya kaki. Sebab dalam laut ni bila dia dive ke bawah tu kan banyak apa nama karang-karang yang tajam-tajam tu kan sangat bahaya. Boleh mencucuk kaki dia. Jadi itu aspek keselamatan. Now, konsepnya Doktor, mudah. Ya, silakan. nak mencelah yang bahagian mengapa buat penyelidikan tu. Okey. Okay, dalam Silakan. skop tu, katakanlah kita boleh tak dia dijadikan sebagai untuk mendapat sumber rezeki? Maksudnya dia dibayar untuk penyelidikan. Boleh ke dalam skop mengapa perlu penyelidikan ni? Boleh. Kadang-kadang dia ini berkaitan dengan kerjaya lah ya, kerjaya. Bila contohnya sebenarnya banyak syarikat-syarikat di luar dia kalau you tengok konsultan kan, mungkin you biasa dengar konsultan yang dibayar untuk membuat penyelidikan tentang satu-satu perkara. Sebenarnya jadi konsultan ni banyak bayarannya. Jadi kalau saya kata boleh tak boleh, memang boleh. Kalau kita ada kemahiran dalam melaksanakan penyelidikan dalam skala yang sangat besar, katakanlah satu negara kita boleh laksanakan satu penyelidikan, so mungkin itu satu daripada sumber kerjaya yang kita boleh kata akan datang. Mungkin kita jadi penyelidik yang terlibat dalam konsultansi dalam memberikan perkhidmatan. Itu dia. Itu kalau saya boleh sebut macam itulah. Tapi untuk peringkat ni kita fokus kepada skill yang lebih kecil dulu, iaitu PSM. Selesai PSM nanti you akan nampak sebenarnya kita boleh buat. Okey, Amirul? Right. Yang lain? Silakan. Okey, kalau you nampak dekat sini konsepnya mudah saja. Okey. Proses mencari makna, and proses mencari makna dan kebenaran. Jadi kalau kita buat kajian ni, kita collect data, maknanya sebenarnya kita dalam proses membuktikan. Tadi kita kata kasut dengan keselamatan kan, kasut sukan dengan keselamatan. Kita pun tak tahu sejauh mana benarnya tidak andaian kita tadi. Kalau tak pakai kasut, bahayanya sangat tinggi dan sebagainya. Kita tak tahu. Jadi bila kita buat kajian, kita collect data. Sebenarnya daripada data tu nanti, kita akan dapat satu jawapan. Sama ada apa yang kita andaikan selama ini, kalau tak pakai kasut sukan, akan datangkan bahaya, merupakan satu andaian yang betul. Jadi bila dia betul, dia dah tak jadi andaian. Dia akan jadi dapatan. Itu dia punya cerita dia lah. Sebab itu, kebenaran terhasil daripada penyelidikan yang baik. Sistematik, saintifik dan dinamik. Kalau kita perhatikan, macam contohnya, saya tak tahulah, saya pun bukannya mahir sangat dalam aspek agama. Tetapi berdasarkan apa yang saya tahu, macam perawi hadis. Mungkin ada yang, kalau yang bukan Islam nanti boleh tanyakan kawan yang Islam lah. Hadis ni dalam Islam tu dia hadis ni second kepada Al-Quran. Selepas Al-Quran dia pergi hadis. Jadi hadis ni kalau you tengok dia ada yang penulis, dipanggil perawi yang menuliskan hadis. Hadis ni adalah berkenaan dengan perlakuan-perlakuan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita segala hukum hakam tentang kehidupan dalam dunia ni dapat diperolehi melalui hadis tersebut. Jadi penulis hadis ni, even kalau nanti cerita sedikit dengan kawan-kawan yang bukan Islam, dalam penulisan hadis itu,
dia ada apa nama tu, dia ada ranking dia. Ni hadis ni, perawinya ini Bukhari, Muslim, lepas tu ada imam ini, imam ini, imam ini. Dia ada ranking dia. Jadi ranking ni menentukan dari segi kualiti hadis yang ditulis, right? Kualiti hadis yang ditulis. Jadi kalau yang macam Bukhari, Muslim ni memang yang top dia kan. Kenapa dia kata gitu? Sebab dia nak menuliskan satu hadis itu bukan dia berdasarkan cerita saja. Sebab hadis ni dia tak jumpa, kadang-kadang ada yang merawi menuliskan hadis tu dia tak jumpa pun dengan Rasulullah. Dia tak jumpa pun dengan Rasulullah. Tetapi dia tulisnya sebab hadis itu menuliskan tentang kehidupan Rasulullah. Jadi dia tak jumpa, jadi macam mana dia nak menulis? Itu dia. Jadi cerita tentang kehidupan tu ditulis mengikut cerita orang. Cerita A, B sambung sampai kat dia. Jadi orang yang menulis ni, dia akan menilai cerita tu. Sama ada cerita yang disampaikan itu berkenaan dengan Rasulullah itu betul ataupun tidak. Iaitu dia tengoklah siapa yang ceritakan tu daripada yang pertama. Orang A sambung kepada orang B, orang C, orang D, sampailah kepada dia. Jadi untuk menilai tu dia kebenaran cerita itu dia nilai satu-satu. A, B, C, D tadi itu orang A, orang B, C dan D tu dia nilai betul-betul. Orangnya macam mana? Orang A ni orangnya macam mana? Dia buang air besar pun kadang-kadang di bawah pokok, bukan di tempat yang sepatutnya orang ni. Contohlah Contoh dia buang air besar. Ini saya bagi contoh saja nak membuktikan macam mana dia menilai. Oh, ini orang ni tak bagus. Ini sebab dia punya amalan pun tak bagus. Buang air besar di bawah pokok. Bawah pokok kan tempat unta duduk. Kadang-kadang pengembara duduk. Dia berak di situ. Ini kualiti orang yang cerita ni tak bagus. Itu antaranya. Jadi dia menilai satu persatu. Jadi kalau dia tuliskan itu, dia akan pastikan daripada orang A, B, C, D itu merupakan orang yang betul-betul mempunyai kualiti yang sangat tinggi. Dan cerita yang dia sampaikan tu cerita yang boleh dipercayai. Inilah dia yang kita maksudkan penyelidikan. Jadi kita akan cuba memastikan bahawa yang dikatakan lepas kita buat kajian antara kasut dengan keselamatan tadi, kita dapat satu jawapan yang betul-betul tepat. Kenapa kita kata tepat? Ini dia nombor 3 ni kan. Sebab penyelidikan ni dapat dieksploitasi. Mana proses kita alat pengumpulan data, macam mana kita analisis data, adakah kita menggunakan alat pengumpulan data yang betul, adakah kita menggunakan analisis yang betul, dan sebagainya. Jadi kalau kita buat suka-suka, buat kat bawah pokok, kayak kita kata kita buat eksperimen tapi kita buat di bawah pokok saja, orang pun tak tahu. Supervisor pun tak tahu, Dr. Halijah pun tak tahu, Dr. Zainal pun tak tahu. You yang buat sendiri, duduk dalam bilik seolah-olah macam buat eksperimen pun boleh. Tetapi itu tidak menunjukkan kebenaran, right? Kebenaran. Jadi maknanya antara perkara-perkara yang kita kata tadi, mencari makna dan kebenaran, itulah dia. Itulah dia. Okay? Sebenarnya dia melatih kita mencari sesuatu dengan cara yang sistematik, saintifik, seperti yang diajarkan dalam agama, dalam agama. Okey. Jadi kesarjanaan seseorang itu boleh diukur dari sejauh mana beliau menyumbang kita punya sumbangan. Jadi kalau kita buat kajian dengan betul, semua step kita ikut dengan baik, kita buat dengan jujur. Ni perkataan jujur dengan ikhlas ni sangat susah. Sebab yang nampak ni Tuhan je nampak. Orang lain manalah tahu. Kalau you macam contohnya ni kan, you on aja Webex ni, lepas tu you tak tahu pergi mana. Saya pun tak nampak. Saya pun tak nampak. Seolah-olah you register, you hadir dalam kelas ni, tapi tak tahu pergi mana. Entah you pergi jalan, pergi shopping. Mungkin kelas Dr. Zainuddin ni 1 jam ni. Okeylah, pergi keluar sekejap, pergi makan 1 jam, lepas tu patah balik. Pun the same thing lah, itu contoh kejujuran dan keikhlasan. So jadi, kalau kita nak pastikan bahawa kita membuat kajian dengan betul, kajian yang baik,
dan menunjukkan satu kualiti yang tinggi, so kita kena ada ciri-ciri berkenaan. Selain daripada ilmu ataupun kemahiran melaksanakan penyelidikan yang sekarang ni kita cuba nak explore, selain itu aspek-aspek tentang kejujuran dan keikhlasan, termasuklah celik akal semasa kita buat kajian. Itu sangat penting, sangat menentukan sama kita punya kualiti kajian. Sebenarnya bila kita belajar ni, bila kita dalam kelas belajar macam gini, dia satu keadaan yang bersifat theoretical. Tapi bila kita keluar, bila kita buat kajian sendiri, suasananya berbeza. Jadi tinggal kemahiran kita, macam mana kita menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang kita belajar sekarang ni untuk digunakan semasa kita buat kajian yang sebenar di luar sana. Sebab kita akan berhadapan dengan situasi sebenar bila kita buat kajian. Okay? Nah, ini sebut sedikitlah sains tulis ni, katakan aspek ini jalan dalam makmal. Kadang-kadang kita buat eksperimen. Dalam kajian social science, kalau sains tulis ni dibuat dalam lab lah. Dalam lab, dia buat eksperimen tentang itu, tentang ini, tentang banyak perkara. Tapi kalau sains sosial macam kita ni, sains sosial ni, kita punya eksperimen ni kadang-kadang dalam lab juga. Nak menguji penggunaan oksigen. Contohnya kan, penggunaan oksigen ataupun tahap penggunaan oksigen dalam kalangan pelajar contohnya, dalam kalangan pelajar. Semasa melakukan aktiviti bermain bola sepak. Ataupun tahap penggunaan oksigen dalam aktiviti exercise. Itu antara eksperimen yang kita buat. So kita bawa dia dalam lab, iaitu dengan menggunakan alat mengukur tu. Dalam menggunakan alat mengukur tu. Okay? Nah, itu antara eksperimen yang biasanya kita laksanakan. Banyak pelajar-pelajar sains sukan ni membuat eksperimental. Tetapi sebenarnya bila ini nanti antaranya lah. Bukan masalah ramai ataupun majoriti pelajar-pelajar sains sukan buat eksperimental. Tetapi sebenarnya nanti kita akan tengok dia punya flow dia. Kenapa perlu kajian tu dibuat secara eksperimental? Kenapa tak perlu secara eksperimental? Itu yang paling penting. Bukan nak tahu, nak menguasai kemahiran macam mana nak melaksanakan eksperimen itu sahaja. Tetapi yang paling penting dekat sini adalah kenapa kita perlu buat secara eksperimental? Kenapa kita tak perlu buat secara eksperimental? Itu yang paling penting. Buat eksperimen ni tak susah. Dia macam ada buku, dia guidelines. Ini dia punya guidelines yang perlu dibuat masa nak buat eksperimen tentang ini. Katalah nak mengukur tahap penggunaan oksigen dalam badan pelajar. So ini prosedur dia. So kita tinggal ikut saja. Itu senang kan? Tetapi untuk memahami kenapa kena buat eksperimen, kenapa kena buat survey, bukan eksperimen, kenapa kena buat secara kualitatif, iaitu secara interview, itu yang paling penting. Saya nak harap-harap you akan dapat kefahaman yang itu, kefahaman yang saya maksudkan. Okay? Sebab nak buat secara eksperimen itu, dia ada dah prosedur ni, tak susah. Nak buat secara survey pun sama. Tak susah kita nak buat. Yang paling penting sekarang, kenapa kita nak justify, kenapa secara ini, kenapa secara ini, kenapa tak secara ini, kenapa tak yang ini. Itu yang paling penting. Itu sebenarnya dia berkait dengan kita punya kemahiran berfikir nantilah. Kemahiran berfikir. Okey, sampai situ ada yang nak tanya? Silakan. So, ini secara umum sebab saya kena bagi yang ini kerana kadang-kadang pelajar dia bila dia sibuk dengan semasa dia dah disibukkan dengan aktiviti menyiapkan tugasan, dengan topik-topik yang lebih detail, dia terlepas pandang apa yang saya maksudkan pada hari ini. Itu yang paling penting lah. Sebenarnya saya tak mau terlepas pandang. Okay? Terlepas pandang. Sebab dia matlamatnya. Kalau kita mampu kuasai dan kita gunakan, yang paling penting dengan ikhlas dan dengan niat yang baik, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita lah, bukan kepada orang lain, bukan kepada kita saja tapi kepada orang lain. Ini kita punya amal jariah, amal ibadah kita. Okey, ada lagi yang nak tanya tak? Silakan. Kalau tak ada, now you cuba tengok dekat sini.
penyelidikan pendidikan. Macam tadi yang saya katalah, macam-macam sebenarnya. You dah belajar tentang psikologi sukan, psikologi sukan. So pun you boleh study aspek psikologi sukan di sekolah. So you fikirkan macam mana atlet menghadapi pertandingan, macam mana dia deal dengan dia punya perasaan nervous, perasaan ragu-ragu, perasaan tidak yakin. So itu antara isu yang you boleh study. Macam mana penggunaan self-talk contohnya, bercakap dengan diri sendiri dalam meningkatkan fokus atlet semasa bertanding. So itu contoh dalam aspek psikologi sukan. Ataupun sosiologi sukan, you tengok macam mana interaksi pelajar, okay? Interaksi pelajar dalam aktiviti di padang. Macam mana dia punya interaksi. Sebab sosiologi ni berkaitan dengan interaksi. Okay? And then katakanlah biological. So you berkaitan dengan eksperimen, right? Experimental. Contoh you kata you nak tengok, you nak bangunkan satu norm, norm dari segi berat pelajar tingkatan 1, norm dari segi tinggi pelajar tingkatan 1. Ataupun you nak tengok perkembangan otot, otot kecil, otot halus, otot kasar dan sebagainya. So itu isu yang saya kata yang tadi yang saya sebut sangat banyak dan boleh dilakukan dalam konteks sekolah, dalam konteks sekolah. Tinggal kita nantilah bila pergi ke, especially bila pergi ke latihan mengajar. Di situ peluang you sangat banyak. So you explore lah, jangan duduk je kat bilik guru, sibuk buat ni, buat tu, tanpa sampai terlepas pandang perkara-perkara yang macam ni lah. Sangat rugi. Okay. Saya pernah sebutlah dalam kelas, dulu saya pernah mengajar psikologi sukan. Saya pun sebutkan dalam kelas yang saya kata, bila masuk sekolah, dia ada dua keadaan. Satu, bila you masuk sekolah, umur dah berapa? Sekarang umur berapa ni? Semua rata-rata. 20 berapa ni? 22. 22 ke atas tu. 22 lah. 22, 23 lah ya. Saya sebutkan macam tu lah. 22, 23. Katalah keluar besok 24 lah umur ya. Umur 24 ataupun 25. Ada yang mungkin tua sikit, ada 25 lah. So, bila keluar ke sekolah, umur dah 25. Sebelum ni kita merupakan atlet. Atlet Sukma lah, Wakil Malaysia lah, apa semua tu. Dan sebab tu saya kata, the moment you pergi je ke sekolah, kalau you ditempatkan di sekolah. Sekarang ni dia makan masa. Sekarang ni bukan macam dulu. Habis je belajar, dia terus posting. Sekarang ni tak, you kena apply, you kena tunggu tawaran kalau ada kosong kan, macam tu Jadi katakanlah makan masa setahun, so 26 masuk sekolah. Jadi pembelajaran yang dilakukan semasa di UTM tu, you gunakan semua sekali. Walaupun pada ketika itu, sebelum tu, semasa di kampus, semasa di sekolah, you merupakan atlet wakil daerah, wakil negeri, Sukma, even wakil Malaysia. Tapi bila you pergi ke sekolah dengan umur 26 tahun, you dah tahu dah. Macam performance dalam sukan. Performance dalam sukan. Dia punya graf dia dah macam mana pada ketika umur 26. Okay? 26. Jadi saya selalu sebutlah dalam kelas. Saya kata, bila you pergi saja ke sekolah, you kena ingat, you bukan lagi competitive athlete. No longer. You dah mula going down. No longer. Kalau ikut dari segi umur, you nak peak, sebenarnya kalau ikut bergantung kepada jenis sukan jugalah. Tapi jadi itu yang saya kata. Jadi tugas you bila you pergi ke sekolah, macam mana you nak identify pelajar-pelajar ni. Okay? Supaya you boleh congkil bakat, you kembangkan dia punya bakat, you kembangkan dia punya kemampuan prestasi dalam sukan. Kerana you ada pengalaman. Pertama, you katalah you bekas atlet. Kedua, you dah belajar tentang sains sukan. Jadi dengan kemahiran dua ni, pengalaman dan kemahiran belajar ni, you boleh bantu mengenal pasti bakat di sekolah. Ini yang masih lagi gagal dilaksanakan. Ini yang masih gagal dilaksanakan sampai sekarang. Sebab itu kita punya atlet ni lambat. Lambat no. Umur dah tua baru timbul. Sebab kita masih gagal ni. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Kita umur dah 26 tapi sibuk nak bersukan secara kompetitif. Sebenarnya tugas kita tu dah mula nak selesai.
Sebab 26 ni dia dah mula start to stagnancy. So jadi apa yang kita boleh buat, kita sumbangkan kita punya kemahiran tadi, pengalaman kita, pengetahuan kita kepada menjongkel bakat yang baru, bakat yang baru. Ya, pelajar-pelajar ni tingkatan 1. Kita kenal pasti, kembangkan dia. Itulah sumbangan kita, sumbangan kita. Jadi melalui penyelidikan ini sebenarnya kita boleh buat banyak benda. Banyak benda. Okay, banyak benda di sekolah. Jadi banggalah at least. Macam saya dulu, saya pernah melatih pelajar daripada kecil main tenis kan, sampai satu peringkat dia wakil Johor. Lama dululah. Dia wakil Johor. Saya bangga, bukan bangga dari segi apa, saya happy sebab mereka ni saya latih daripada tak pandai pegang raket sampai satu peringkat dia wakil Johor. Main untuk apa nama tu untuk Sukma. So saya happy dengan tu. Orang tak tanya pun siapa yang latih, tetapi itu dia saya bangunkan daripada kecil. Sebab saya dah tak boleh nak main tenis dengan kompetitif. So saya kembangkan kepada pelajar-pelajar ataupun kanak-kanak. Akhirnya dapat macam itulah. Itulah yang kita harapkan. Sampai satu peringkat, itu sumbangan kita melalui penyelidikan yang kita buat tu jadi panduan dan kegunaan orang. Itu dia punya idea. So those are the concepts yang kita nak tekankan. Okay? Alright. Okay, sampai situ ada yang nak tanya. Silakan. Saya akan cuba sedikit sentuh sedikit berkenaan satu lagi ni. Ini yang tadi yang dah dibaca salah baca. Tak apalah, sama je. Okay. Ini penyelidikan saintifik. Saya cuma sentuh sikit-sikit. Rasanya tak sukar untuk difahami. Cuma ada beberapa lah. Yang ini tadi yang saya dah sebut berdasarkan common sense. Common sense macam tadi kasut dengan keselamatan di padang. So that is non-scientific because dia berdasarkan pemerhatian umum dan pengalaman kita. Apa yang kita perhatikan, apa yang kita baca. That is non-scientific. Maknanya kita tak ada data. Tak ada data. Hanya berdasarkan common sense. Bila orang tanya, kenapa? Macam mana you tahu? Macam mana you tahu berbahaya? Kita pun tak nak cerita. Yalah, mungkin kalau dia licin ni nanti dia jatuh ni boleh luka, patah tangan, patah kaki dan sebagainya. Itu kita biologik lah. Tetapi kalau yang scientific, bila kita cerita scientific ni, itu yang saya kata tadi. Bukan cerita macam tu. Tapi kita bercerita, okey, ni data yang saya dapat. Bila saya buat kajian, saya buat eksperimen, persentajnya segini tinggi dia. Contohlah persentajnya. Bila dia pakai kasut saja, kasut sukan saja, persentajnya this big. Katalah 80%. Tapi kalau dia pakai 70%. Kalau dia pakai kasut sekolah saja, dia punya persentaj bahayanya jadi 90%. Dia tengok kat sini, pakai kasut sukan 70% dia punya value bahaya dia. Tetapi kalau pelajar itu pakai kasut sukan saja, dia terus naik jadi 90%. So inilah indikator dia. Macam itulah cerita dia. Maknanya kita bercerita berdasarkan fakta. Fakta. Mana dapat fakta tu? Itulah dia penyelidikan. Melalui penyelidikan. Nanti kita tentulah sikit-sikit penyelidikan. Ini tolong baca saja. Jadi dalam hal melaksanakan penyelidikan tu dia ada dua kaedah. Satu secara kuantitatif dan satu lagi secara kualitatif. Right? So tengok buku e-book Creswell tu, cuba baca tentang kuantitatif dengan kualitatif. Apa beza dia? Okay, what are the differences? Itu saya cuba bagikan untuk tugasan untuk bawa balik. Ini hujung minggu baca-baca. Ini ada dua ni sikit-sikit. Saya dah bagilah kuantitatif dan kualitatif. So you tengok nanti apa yang membezakan dua bentuk kajian ni. Dua bentuk kajian ni. Itu yang saya cuba nak bagi you, cuba you semak. Ini jenis-jenis eksperimental. Dan ini mengikut fungsi. Ini kaedah penyelidikan berdasarkan cara pengumpulan data. Okay. Ini jenis-jenis penyelidikan lah. Nanti you tengok sendiri sebab ni ada dia punya penjelasan dekat sini. Jadi saya ada dua tadi yang saya minta you tengok. Yang pertama,
cuba tengok, baca dan cuba buatkan satu analisis perbezaan iaitu bentuk kajian kuantitatif dan satu lagi bentuk kajian kualitatif. So buat analisis sedikit lah, baca dari buku Creswell tu pun boleh, dari Google, you nak Google, dalam Google tu sebenarnya banyak sumber-sumber. So you tengok kat situ, you buat analisis sedikit, apa yang beza. Adakah beza dari segi instrumen yang digunakan, adakah beza dari segi populasi dia ke, ataupun sampel dia ke, ataupun berbeza dari segi data yang dikumpul. So itulah antaranya yang you boleh tengok. Okay. Dan yang pertama tadi adalah berkenaan dengan ini tadi, apa tadi yang pertama tadi? Lupa pula tadi yang saya minta tadi, variable. Okay, variable. So ada dua yang saya nak you semak sikit-sikit, tuliskan dalam forum tu. Yang pertama tentang variable tadi, saya ada sebut sikit yang bersandar, tak bersandar, ataupun dependent dengan independent variable tu. And then yang ini pula perbezaan antara kuantitatif dengan kualitatif. So nanti untuk next meeting kita akan cuba sentuh perkara tu dengan lebih detail. So saya nak you buat dulu dalam forum tu. Nanti kita bincangkan pada kelas yang akan datang. Okey. Boleh? Setakat ni boleh ikut ya? Okey. Boleh, Doktor. Okey, good. Sekejap, Boleh. Berapa ni? 43. Patutnya ada berapa? 45 Siapa ketua ni? Dalam kelas ni dah tahun 3 mesti ada ketua ni. Rafiq. Afiq. Amirul Hafiq. Amirul Hai. Hai. Yang buka kamera tu. Amirul pun tak tahu ni. Okay, Macam Doktor. mana ni? Kacau. Jahat dia orang ni Amirul. Terus saja sebut nama dia. Okey, sekarang buka kamera semua. Saya nak tengok. Amik On kau. dulu kamera sekejap. Saya nak tengok. Doktor. Sekejap. Tantah ni baru bangun atas katil lagi ni agaknya ni. Hai. Okey, cuba on kamera sekejap. Baju saya hilang, Doktor. Baju hilang pula. Ini dalam kereta. Jangan drive syukur. Ni jangan drive sambil ikut kelas. Sekarang nanti tahu dalam parit je nanti ni. Okay, sekejap. Jangan drive Saya tahu tu ramai yang kadang ikut kelas sambil drive tu. Bahaya Jangan. Cepat. Tengok nampak. Saya dah kata dah. Saya nak bawa kucing saya pergi vet dah, Doktor. Tak, sekejap lah. Cakap dengan kucing tu. Tunggu kejap. Kelas dah nak habis ni nanti. Okey. Aduh. Ni doktor tu yang telefon saya. Dia suruh bawa pergi vet. Tak apa cakap dengan dia. Kucing tu apa pasal? Berak-berak ke apa? Kucing dia ACL. Aduh, hai. Apa main bola? You ajak main bola besi ke apa? Tak. Bukan. Okey, tunjuk muka dulu. Saya nak tengok sekejap. Malu lah Doktor, malu nak tunjuk muka. Memanglah baru bangun tidur. Saya dah kata dah. Bangun tidur apa semua. Aduh, macam mana nak maju? Echa siap pakai make up tu. Itulah saya kata tadi kan. Satu daripada perkara yang masih lagi belum dicapai sekarang ini adalah pengembangan atlet pada peringkat awal. Itu yang masih lagi belum tercapai. So tugas you lah nanti besok kat sekolah. Macam contoh atlet. You jadi atlet, apa dia punya karakteristik yang you dah belajar. Patutnya dah jadi atlet tu dia boleh apply dalam kehidupan sebenar. Jadi kebanyakan atlet kita ni, sebab tu saya dulu terlibat dengan tenis Johor ni. Saya terlibat dengan tenis Johor. Saya tahu Doktor sama dengan Dr. Syarul Dr. Syarul tu bawah lagi. Dia bawah lagi, junior lagi dengan saya. Junior lagi. Jadi saya tahu kenapa tenis di Malaysia ni tak maju. Sebab you terlibat dalam tenis tu
And then kalau you perhatikan, tu yang saya kata. Kadang-kadang atlet ni, dia dah contohnya wakil Malaysia pun, tapi kenapa dia tak boleh pergi jauh? Saya boleh sebutkanlah kalau you berminat dalam kajian, you boleh nampak semua kenapa tak maju. Sebab bila you buat kajian, you akan compare kualiti atlet kita dengan atlet negara lain. Right? Atlet negara lain. Daripada comparison ataupun kajian tu, kita akan nampak apa yang membezakan mereka dengan kita. Itulah dia. Macam contohnya sekarang ni siapa ni? Safawi ya. Safawi ni kan yang baru pergi mana tu? Portugal kan? Betul tu. 40 minutes FC. Portugal. Baru berapa hari pergi dah cerita pasal tak ada makanan halal, susah cari ini, nak cari stadium tak jumpa. You nampak dia punya kualiti atlet kan? Itulah dia antaranya yang kalau you buat kajian, you akan dapat. Itu tugas you nantilah macam mana nak kembangkan. You kalau tengok atlet nak maju ni, mana ada cerita pasal makan susah ni, mana ada. Jangan cerita makan susah. Kalau dah cerita makan susah ni memang tak akan majulah. Macam pernah tengok tenis Rafael Nadal tak? You tahu tak tenis Rafael Nadal tu? Mungkin nanti you boleh semak lah Rafael Nadal, siapa dia. Number 2 dalam dunia. Number 2 dalam dunia. And then kalau saya boleh share dengan you, psikologi sukan dah ambil belum? Nak ambil doktor? Tengah ambil? Siapa ajar? Doktor Hafiz. Okay, alright. Dalam psikologi sukan tu, satu benda yang mungkin you akan semak, yang you akan belajar, saya yakin you akan dapat belajar tu. You tengok Rafael Nadal ni, at one time tu yang masa dia menang French Open, terbuka Perancis, itu Grand Slam punya tenis. Dalam tenis tu dia ada 4 Grand Slam. Ini the highest ranking competition. Hanya top 100 saja yang dalam dunia yang boleh masuk main draw. Ini dia punya kualiti dia lah. Siapa yang di luar top 100, dia kena ada ikut qualifying round. Dia ni satu ketika semasa dia champion, dalam satu perlawanan tu, dia ambil medical time out. Ini saya nak share dengan you. Medical time out. Right? Kenapa? Tapak kaki dia tu, tahu tapak kaki kan? Kulit bahagian depan ni, ini tanggal ni. Kulit bahagian depan dia ni, Dr. Kopek tanggal. Right? Tinggal daging saja. Kulit dah tak ada. Kerana apa? Kerana perlawanan. Game. Game dia kan 3 jam, 5 jam, 4 jam dia punya game dia. Jadi dia punya dia kata blister. Jadi Dr. Kopek, Dr. ambil medicated punya plaster, dia tampal. Lepas itu sambung main. Sambung main lagi. Dan akhirnya dia champion. You nampak tak dia punya kualiti dia? Kalau you semak dalam psikologi sukan nanti, you akan belajar benda tu. Kenapa manusia boleh sampai level tu? Kalau kita jangan sebut kulit ni terkopek lah. Kulit ni terkopek. Belum terkopek pun, baru melecet sikit-sikit je pun kita dah tak larat nak jalan. Tapi dia boleh main dan dia boleh champion. Dan menang pertandingan tu. Okay? Itu antaranya lah yang you perlu fikirkan. Sebab tu saya kata, kenapa atlet kita tak maju? Macam tu lah. Baru pergi sekejap, saya ingat baru beberapa minggu. Dah cerita tak ada makanan halal lah. Dah namanya pergi ke Portugal. Yang you pergi Portugal tu memang susah lah cari makanan halal. Kalau you pergi kalau you pergi, contohnya pergi Indonesia tu senanglah sikit. Ini pergi Portugal, kawasan negara bukan Islam. Jadi itu antaranya lah. Macam mana kita punya mindset. Ini yang saya kata tadi. Ini antara topik yang you boleh study. Mindset of the school athlete. Macam mana dia punya mindset. Macam tu. Kadang-kadang macam dulu saya pernah, masa saya dulu guru di sekolah. Sekolah Datuk Jaafar. Siapa yang tahulah. Bukan sekarang tu. Sekarang ni selected. Dulu saya mengajar tu sekolah Datuk Jaafar, siapa-siapa boleh masuk. Jadi at one time tu,
Saya ditugaskan bawa tim hoki. Tapi tim hoki bawah 15 tahun. Jadi tim hoki bawah 15 tahun ni, kalau yang bawah 18 ni memang di Johor Bahru ni ada beberapa sekolah yang hebat lah. Yang top. Saya tak tahu, mungkin you tak biasa dengar. Yang biasa dulu masa saya tu, sekitar tahun 1990-an, Datuk Jaafar, Isi, apa nama tu, lagi satu ni sekolah apa saya tak ingat. Dia ada 3-4 sekolah sahaja yang sentiasa top dalam permainan hoki. Tanjung Adang satu lagi dulu. And then masa saya ambil alih tu, sekolah Datuk Jaafar tu, dia punya terkenal dia bawah 18. Tapi masa tu bawah 15 dia dah lama tak masuk final. Dah lama tak masuk final. So saya ambil alih. Bila saya ambil alih, bukan nak kata saya bagus. Saya pun main hoki setakat wakil sekolah dan kelab saja. Tapi bila you ambil alih tu, you identify pelajarnya daripada tingkatan 1, kan? Saya mengajar pagi. Tetapi bawah 15 ni dia sesi petang. Saya kena tengok tingkatan 1 waktu petang, cari dia punya talent, and then bentuk tim pelan-pelan, right? Bentuk tim pelan-pelan. Akhirnya tahun kedua saya pegang, tim apa nama tu, Datuk Jaafar masuk final. Masuk final. Saya pun surprise. Boleh masuk final. All this while pusingan awal habis. Cuma nanti bawah 18 baru dia maju. Tapi dia masuk final. Dan sepanjang saya pegang tu, sebelum saya keluar, 2 tahun, 3 tahun berturut-turut masuk final. Itu dia, kalah je lah dengan Isi. Tak pernah menang pun dengan Isi tu. Tapi tak apalah, maknanya dia dah berkembang macam tu. Itulah dia yang saya kata ciri-ciri yang kita perlu study. Right, kita study macam tu. Okay, so boleh fikirkan macam tadi tugasan yang saya kata. Dah boleh start memikirkan tugasan. Pertama tadi bentuk kumpulan, lepas itu bincangkan siapa ahli-ahli kumpulan tu tadi, sekurang-kurangnya 4, maksimum 4 lah. And then cuba fikirkan apa permasalahan dalam sains sukan. Semua sains sukan kan? Apa permasalahan dalam sains sukan di sekolah yang menarik perhatian you untuk dibuat kajian. Lepas itu senaraikan. Kumpulan A buat ni, kumpulan B buat ni, kumpulan C buat ni. Senaraikan supaya tidak ada pertindihan. Tidak ada yang katakan buat benda yang samalah. So itu dah boleh start daripada sekarang lah. So selepas ini terus boleh bincang, bentuklah perbincangan tu dalam apa nama tu, Webex ke ataupun lain-lain link, Google Meet dan sebagainya, so supaya you boleh bincangkan perkara-perkara tu. Yang task yang saya bagi hari ini tu boleh semak dalam e-learning lah. Okey, ada soalan? Jangan lambat jangan lambat. You dah set, kalau boleh hari ini dah boleh settle kumpulan dan juga topik tu. Supaya you dah boleh start off dia punya tugasan. Okey, ada soalan sebelum kita selesaikan kelas pada hari ini? Jadi kalau boleh saya sebutkan, tugasan tu jangan lupa you ada 3 benda. Satu tugasan proposal, satu lagi analisis data, dan yang ketiga pembentangan. Pembentangan. Bila sebut 3 tugasan ni, ini membawa markah 100%. So ini 40, ini 60, dan ini 40, ini 60. Ini 30, ini 30. So jadi 100. So tak ada final exam. Untuk semester ni tak ada final exam. So just get ready. Sebab tu saya kata kena cepat. Kena cepat. Supaya dapat dilaksanakan dengan baik. Fatin, siapa kat belakang tu? Ini kat mana? Dekat library ke apa? Dekat kedai. Macam-macam Okeylah, tak kisah. Yang penting boleh akses Yang penting boleh akses. Alright, ada yang nak tanya? Silakan. So jangan lambat So selesaikan satu kumpulan, lepas tu topik. Apa isu yang nak dikaji?
Kalau boleh dalam minggu ni kita tengok, nanti kita, mungkin boleh share dalam kumpulan ataupun grup WhatsApp lah. Dalam grup WhatsApp nanti saya boleh advice ataupun belikan cadangan. Kalau tak ada, saya punya attendance ni QR code saya pun lupa nak buat lagi, tapi tak apalah, dalam dalam video rakaman ni, kelas rakaman ni ada nama-nama ni lah yang disenaraikan kat sini. Ada 41, tadi ada 44 dah keluar. So saya akan ambil attendance tu daripada sinilah. Saya maklumkan macam tu je, simple je attendance. Attendance tu you dah tahu tak boleh kurang daripada 80%, 80%. Daripada sinilah yang akan saya ambil. Okay? Siapa yang ada, saya akan kirakan daripada situlah. So sebenarnya you pun boleh kira sendiri. Okay, berapa persen tu maknanya yang you kena hadir dan sebagainya lah. Okay. Okay, so terima kasih banyak. Saya rasa kelas setakat itu saja. Dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas perhatian dan kesediaan untuk hadir dalam kelas kita perbincangan ni. Dan teruskan dengan aktiviti yang telah disebutkan tadi itulah. All the best. Have a nice weekend. Esok cuti kan? Cuti pun cuti tapi kerja masih jalan. And then cuma saya nasihatkan sentiasa jaga SOP. Jaga SOP. Kalau boleh elak ke tempat-tempat yang ramai orang, kita elakkan pergi ke tempat yang ramai orang. Kalau tak perlu tu, tak perlulah untuk sekarang ni. Sebab kita masih lagi dalam keadaan berjaga-jaga. Sebab kita tak tahu siapa, kalau virus tu nampak macam basikal tu senang, boleh elak. Virus tu berada di mana-mana. Okay? So jadi kita kena hati-hatilah. Saya punya nasihat, kena hati-hati. Dia bukan isu kita kena. Kalau kita kena positif, kita masuk hospital, tak ada masalah. Masuk hospital, kita ubatlah. Baik. Kalau baik, rezeki kita baik. Yang jadi masalah ni bila kita ni terjangkit, orang-orang yang berdekatan di sekeliling kita tu yang jadi masalah. Itu yang kita risau. Dalam family kita, kawan-kawan kita, katakanlah kalau kita pergi ke mana? Shopping mall, satu shopping mall. Kita pernah datang ke situ pada minggu lepas. Hari ni kita positif. Shopping mall tu pun kena tutup. Habis. You bayangkan. Kalau you biasa pergi masjid ataupun pergi ke temple, kalau yang bukan Islam, pergi temple. Dah masjid tu tutup. Semua kena check. Itulah yang paling risau. Bukan masalah kita kena. Kena tu masuk hospital je lah. Duduk diam kat situ. Ubat. Baik mudah-mudahan kan. Tapi orang-orang yang kita kena test semua tu. Alah, letih. Siapa pernah kena test? Saya pernah kena. Dekat Masjid Al-Aqsa. Afif? Pernah kena test tak? Pernah kena test Afif tak? Tak pernah. Saya pernah kena. Saya pernah kena. Sebab majlis perkahwinan yang saya datang tu, pengantin laki-lakinya positif. Itu isu ni tadi saya kata. Bukan masalah pengantin tu dia masuk hospital, dah settle. Siapa ahli ataupun jemputan yang datang dalam majlis tu? You bayangkan kalau jemput 200 orang tu semua kena panggil. Termasuklah saya. Alhamdulillah tak berjangkit. Nasiblah rezeki Tuhan nak bagi, tak berjangkit. Tapi problemnya kan, habis semua tu kena test. Itulah dia. Jaga diri baik-baik. Amalkan SOP yang ditetapkan, jangan ambil mudah. Kadang-kadang you tengok orang ambil mudah kan, tak pakai mask lah, lepas itu tak jaga kebersihan lah. Kadang-kadang kita terlepas pandang yang itu. Amalkan tu norma baru untuk sementara lah, setahun dua ni. Memang letih. Selama ni saya tak tahu letih pakai face mask ni. Lalu tengok doktor saja. Saya tengok anak saya tu kena pakai face mask tu. Dia medical doctor tu. Bila saya sendiri pakai, barulah saya tahu letihnya.
Aduh, hai kena pakai. Tapi tak apalah, setahun dua ni. So, okay, terima kasih banyak. Selamat makan tengah hari. Jaga diri baik-baik dan teruskan aktiviti tadi yang saya dah sebutkan. Kita jumpa lagi minggu depan. Have a nice day semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Doktor. Doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.